Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini untuk belajar satu sukses, cikgu buat video ini untuk 11 dan 12 November 2021. Okey, masih lagi bab 11 pengenalan set, tetapi kita nak tumpukan topik hari ini untuk set pelengkap. Okey, membuat gambar rajah Venn yang ringkas dan belajar dan faham apa itu subset. So daripada soalan-soalan yang diberikan pada hari ini, cikgu akan terangkan satu per satu untuk cover 2 hari punya kelas. Okey, jadi kita akan habiskanlah topik-topik ni dan saya tak langsung akan habiskan bab 11. Jadi kamu kena dengar dan fokus betul-betul. Okey. Kita mulakan dulu dengan set pelengkap. Abang belajar telah belajar gambar rajah Venn. Okey, cikgu dah terangkan gambar rajah Venn pada minggu lepas. Okey. So, yang kita nak pergi ke soalan nombor 7 lah ya, berdasarkan modul. Okey, soalan bertanyakan untuk menentukan pelengkap bagi setiap set yang berikut. Okey, pelengkap. Okey, di sini cikgu nak terangkan maksud pelengkap. Pelengkap bermaksud, okey, set yang melengkapkan ke set yang diberi. Ini set yang diberi. Okey, ini set yang diberi. Okey, jadi pelengkap ini ialah set yang selain daripadanya. Set yang selain daripadanya. Okey, daripadanya tu daripada apa? Daripada ni. Sebab kita tengah cerita A. Nanti kalau pelengkap dia ialah selain daripada A. Okey, kamu fahamkan ayat itu. Okey, kalau tak faham kita tengok pula soalan. Okey, so kebiasaannya okey, bila soalan tanya pasal pelengkap, dia akan bagi satu set semester. Kamu nampak ni bentuk ni set semester. Kita tukar warna terang sikit. Okey, ini set semester. Set semester adalah set yang paling besar. Okey, yang ada macam-macam dalam tu. Okey, jadi cikgu cakap kalau set ini ditulis dalam keadaan tata tanda set, kita ubah dia jadi dalam bentuk senarai. So kita ubahkan dia dalam bentuk senarai. Okey, dia akan jadi apa? Integer di antara 1 hingga 10. Jadi kita akan tulis dia dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, ini para pelajar mesti tahu ya, integer dah belajar dengan bab 1. Ni ketaksamaan, jumlah dah belajar bab 7. Jadi ayat ini kita tukarkan dalam bentuk senarai. Kalau siapa-siapa yang masih tak dapat nak catch up apa itu senarai, apa itu perihalan, apa itu tata tanda set, awak boleh refer pada awal bab 11. Okey, pada siapa yang masuk kelas cikgu, alhamdulillah mungkin dia dah boleh dengar benda tu, dah pernah dengar. Tapi yang tak pernah masuk boleh rujuk pada contoh video yang sebelum ni. Okey, jadi cikgu dah tukarkan dia ni. Kita balik pada soalan lah, kita tukarkan dia dan kita akan tulis balik semula A. A ni dia kata nombor ganjil. Kita tak bolehlah tulis nombor ganjil saja sebab dia ayat kan, apa nombor-nombor dia. Jadi nombor-nombor ganjil ni kita ambil daripada sini. Kita bentukkan grup kecil dia nombor-nombor ganjil, iaitu apa? Nombor ganjil ialah nombor yang seperti ni, 1, 3, 5, 7 dan 9. Cikgu rasa kamu semua dah pernah tahu, dah pernah membezakan antara nombor ganjil dan nombor genap. Okey, ni nombor ganjil. Okey, tutupkan kurungan dengan curly bracket. Ini. So kat sini first kali bila dapat semester, dapat set, kalau dibuat dalam keadaan perihal macam ni, kamu tukarkan dalam bentuk nombor. Ni namanya bentuk senarai. Okey, kemudian soalan tanya kita pelengkap. Pelengkap. Cikgu type dah ya. Mungkin
lambat dari segi ni. Okey. Okey, kita soalan tanya kita pasal pelengkap. Pelengkap A. Pelengkap A juga dikenali sebagai A tanda. Nampak tu A tanda. Jadi kita nak mendapatkan A tanda ni, okey, kita buat curly bracket. Okey, A tanda ni adalah selain daripada yang ada di dalam A. Kamu tengok A tu ada 1, 3, 5, 7, 9 kan? Jadi yang selain daripadanya ialah 2, 4, 6, 8, 10. Bermaksud yang selain daripada A ni, kita akan tulis dia di dalam A tanda. Iaitu A pelengkap ni. Jadi kita tulis dia 2, 4, 6, 8 dan 10. Tutup kurungan. Ini namanya A pelengkap. Pelengkap A ditulis sebagai A tanda. A tanda itu sebenarnya 2, 4, 6, 8, 10. Bermaksud selain daripada kehendak soalan lah. Kehendak soalan dah bagi A. Okay. Kita tengok contoh yang kedua B. Okay, diberi set pelengkap dalam keadaan tata tanda set X ialah integer. Integer tu maksudnya nombor lah. Dan syarat yang kedua dia mesti dari 1 hingga 20. Jadi cikgu cakap apa tadi? Kita ubahkan dia menjadi apa? Menjadi bentuk, menjadi bentuk senarai. Menjadi bentuk senarai seperti ini. Cikgu tuk type. Buat lagi cepat dan lagi kemas. Kita senaraikan, tukarkan dia dalam keadaan senarai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tutup kurungan. Okay, so bermaksud ayat di atas semesta ni yang paling besar ni, macam-macam ada ni, kita dah tukar dalam bentuk set. Okay, kemudian kita kena tukar dia dalam bentuk apa? Yang B ni pula, B. B ni adalah dari soalan. So kita tukarkan B, sebab B tu pun dalam bentuk kita panggil dalam bentuk perihal. Dalam bentuk, dari perihal. Jadi kita tukarkan dia supaya kita nampak apa kehendak soalan. Okey, manakah nombor ganjil? Jadi kamu tengok daripada yang banyak-banyak ni, mana nombor ganjil? Ni dah nombor ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ni nombor ganjil. Cikgu rasa kamu dah tahu dah maksud nombor ganjil tu ya. Jadi kita tulislah di sini. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Tutup kurungan. Okay. So step pertama kita ialah dah ubah dalam bentuk senarai. Barulah kita dapatkan pelengkap bagi B. Pelengkap bagi B kita boleh tulis sebagai ni. B tanda. Okey, jadi B tanda kita apa? Kita kena tulis dalam keadaan dalam keadaan set. So B tanda ialah selain daripada B. Ni B kita atas ni. Jadi selain daripada B ialah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan 20. Tutup kurungan. Tu dia punya pelengkap B. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan C. C ialah huruf dalam perkataan C pula. Maaf. Kita tengok semesta dia. Semesta ialah huruf dalam perkataan komputer. Huruf dalam perkataan komputer. Okay. So, ini dalam bentuk perihal kan. Jadi cikgu ada cakap, kalau dalam perihal kita jadikan dia dalam keadaan senarai.
Asingkan dia. Ni namanya asing. Okey, tutup kurungan. Okey, tutup kurungan. Ini namanya senarai. Senarai maksudnya kita dah asing-asingkan dia. Jangan lupa buat macam tu. Okey, kemudian kita akan ubah pula C. C kita apa? Huruf vokal. Huruf vokal yang ada dalam komputer, apa dia? O, U dan E. Itu namanya huruf vokal. Okay, jadi kita tulis dia kat sini, C. Okay. So, step pertama dah selesai iaitu ubah dia menjadi senarai. Ini step kita. Barulah kita dapatkan apa? Pelengkap. Pelengkap C sama dengan C tanda. Okey, jadi C tanda kita bermula apa? Apa yang tiada dalam C ni? Yang tiada dalam C ialah K, M, T, T dan R. Itu namanya pelengkap. Okey, boleh ya kamu salin. Okey, faktor bagi 20 sebagai semesta. Ingat lagi macam mana dapat faktor? Okey, kamu boleh rujuk bab 2 tingkatan 1. Macam mana nak dapatkan faktor. Okey, jadi dia buatlah D tu. D ni kita dah ada dah, tak perlu tukar dah. Dia dah siap-siap bagi. Jadi dah selesai, dah senanglah kerja kamu ni sebab tak perlu keluarkan D. Kamu hanya keluarkan faktor bagi 20. Okey. Buat yang ni sudah ada. Okey, lepas tu dapatkan pelengkap D. Okey, tengok pula E. Okey, yang ini cikgu jadikan sebagai homework. Okey. Seterusnya, yang ni, E. Semesta dia, dia dah bantu kita, dia dah keluarkan semesta dia. Bila dia dah keluarkan semesta dia, bermaksud awak tak perlu nak ubah dia. Awak hanya perlu ubah apa? Ni gandaan 3. Okay, gandaan 3, apa itu gandaan 3? Gandaan ialah sifir 3. Sifir 3 macam mana? Kamu kena tengok bab 2 tingkatan 1. Apa yang dikatakan gandaan 3? Okay, gandaan 3 tu perlulah berada di dalam semesta saja. Tak boleh lebih daripada semesta ni. Apa yang semesta bagi, kamu cari dalam semesta ni. Mana gandaan 3? Kamu tulis balik semula. Okey. Kita akan tengok minggu hadapan macam mana cara jawapan awak. Cikgu jadikan homework. Okey. Kita cikgu pick sikit yang F ini. Okey, semesta nombor positif yang kurang daripada 17. Okey. So ni ayat perihal. Jadi kita tukar dia dalam bentuk senarai. Buat curly bracket ni. Nombor positif bermaksud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu senarai kan? Okey. 14, 15, 16. Dia kata sampai 16 tau sebab apa? Kurang. Kalau dia kata termasuk 17, yes, kamu kena tulis 17. Okay, so kita dah ubah dia. Ni dah ubah. Okay, sekarang kita akan ubah F pula. Okay, sebab dia dalam keadaan ayat. Jadi kita tahu apa maksud dia. Okay, kuasa 2 sempurna. Telah diajar dalam bab 3 tingkatan 1. Okay, kamu rujuk bab 3 tingkatan 1. Apa itu kuasa 2 sempurna? Okay, kuasa 2 sempurna ialah nombor yang boleh bila kita dah kuasa 2 dapat jawapan kuasa 2 sempurna. Okay, so kat sini yang kuasa 2 sempurna ialah 4. Okay, lagi 9.
dan 16. Kenapa cikgu pilih itu? Sebab 4 terbentuk daripada 2 kuasa 2. 9 terbentuk daripada 3 kuasa 2. Dan 16 terbentuk dari 4 kuasa 2. Itu namanya kuasa 2 sempurna. Okey, cara nak uji kuasa 2 sempurna, awak ambil kalkulator dan you gunakan simbol punca kuasa. Sebagai contoh, awak guna punca kuasa 4. Jawapan pada kalkulator akan tunjukkan ni. Okey, dapat 2. Okey, kalau awak cuba punca kuasa 5, okey, awak akan dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan. So bila perpuluhan, dia bukan kuasa 2 sempurna. Tu cikgu ulang balik lah. Okey, kalau nak lebih tahu, tengok balik semula bab tersebut. Okey, so kuasa 2 sempurna kita tulislah di sini. Tulis balik. 4, 9, 16. 4, 9, 16. Okey, dan kita nak dapatkan pelengkap. Pelengkap bagi F. Kita akan tulis dia sebagai F tanda. Okay, jadi F tanda kita apa dia? Yang selain daripada kita bulatkan ni, yang kita selain daripada F ni. So kamu tulislah. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, tutupkanlah dengan curly bracket. Okay, jadi awak penuhkan ini. Okay, awak penuhkan di situ. Okay. Sekarang kita nak pergi ke gambar rajah Venn. Soalannya menanyakan kita untuk mewakilkan hubungan antara set yang berikut dengan menggunakan gambar rajah Venn. Okay, kita tengok soalan pertama. Okay, ni ada set semesta. Okay, X ialah integer dan X itu mesti berada di antara 10 hingga 15. Okay, ni dalam ayat tata tanda set. Jadi seperti biasa kita tukar dia. Okay, dia mesti berada daripada 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Tutupkan kurungan macam ni. Okay, so kemudian apa perlu kita buat? Okay, A ni dah selesai dalam keadaan senarai, so tak perlu tukar. Dia dah lengkap dah. Okay, so kita nak lengkapkan, nak buat dia dalam keadaan tata tanda, dalam keadaan gambar rajah Venn. Okay, sebagaimana cikgu pernah cakap, okay, gambar rajah Venn perlu dibentukkan dalam petak segi 4 lah. Okay, menunjukkan semesta dan perlu letak tandanya di hujung belah kiri atas. Macam ni. Okay, so kemudian kita utamakan A dulu. Kita buat bulatan A. Bulatan, besarlah sikit. Tapi kita kena buat, masukkan dia. Masukkan. Tak kisah secara randomly kat mana-mana kamu letak pun boleh. Tapi janji di dalam bulatan. Sebab bulatan ni diwakili sebagai A. Diwakili sebagai A. Okay, so kalau kita tengok kat sini, A ni dah ada. Ni A. Dalam semesta ni A. Ini A, ini A. So yang kita tak tanda itu akan berada di luar. Tak kisahlah awak letak mana-mana. Janji dia berada di luar bulatan. Tapi masih lagi di dalam semesta. Inilah bentuk gambar rajah Venn kita. Gambar rajah Venn yang dikehendaki. Okey, kamu boleh ulang-ulang tengok nanti. Okey, yang ini cikgu akan tunjukkan B. Okey, so kat sini kita dah ada set semesta, tak perlu buat lagi senarai. A pun tak perlu buat senarai. Jadi kita mulakan dengan petak. Okey, mulakan dengan petak, mulakan dengan simbol semesta. Buat dahulu A. Buat bulat A. Tulis dia sebelah ni A, menunjukkan A. Okey, lepas tu masukkan semua nilai dia. Okey, 25 macam ni. Okey, so A tu dah duduk dan diam dalam tu.
Then kita hanya masukkan apa? Selain daripada dia. Iaitu 5. Lagi apa? 20. 30. So masukkanlah. Tapi janji mesti ada titik kat depan. Titik kat depan tu menunjukkan dia punya apa? Tata cara menulis gambaran Javan lah. Macam ni. Okay, simple kan? Okay. Yang ni cikgu akan tinggalkan sebagai homework. Kamu try buat. Okay. Yang ini pun sama. Okay, tukarkan dia dalam keadaan senarai dulu sebab semuanya kita nampak dalam keadaan perkataan. Okay, kemudian cikgu nak cerita pasal set dan bukan subset. Set ni maksud dia kumpulan kecil. Okay, set ini ialah set tu kumpulan besar, subset tu kumpulan kecil. Ni, kumpulan kecil disimbolkan macam ni. C dia macam panjang sikit tau. Lepas tu kalau bukan subset pun dia macam ni, lepas tu kita letak palang. Biasa kita buat C macam ni kan. Tapi dia kena panjang sikit. Panjang sikit macam ni. Okay, buat C panjang sikit. Yang ni bukan subset, maksudnya bukan kumpulan lah. Okay, kita tengok ni. Lengkapkan setiap yang berikut dengan simbol subset atau bukan subset. Okay, kita ada A. Kalau kita tengok ahli A ni ada tiga je ahli dia, sikit kan. Yang B pula ada ahli dia 6. Tetapi kalau kita tengok kat sini, kita ambil yang warna cerah lah sikit. Tengok kat sini, nombor 1, 2, 3 terdapat dalam B ni. So siapakah ahli kepada B? Mestilah A ahli kepada B. Jadi kita akan tengok, kita akan buat perkaitan dia. Okay, A ini ahli kepada B. Kalau sebutnya ahlilah, ahli kepada B sebab ada nombor 1, 2, 3 dalam B juga. Jadi A ini adalah subset kepada B. A ini kumpulan kecil kepada B. A ini ahli kepada B. Itu maksud dia. Jadi kita simbolkan dia dengan perkataan subset kerana A ini kecil berbanding B yang besar. Okay, kamu tak boleh buat B subset kepada A, tak boleh. Sebab B ini besar. B ini ahli dia banyak, besar, tak boleh. Okay, jadi kamu kena buat A subset kepada B. Okay. Harap boleh ya belajar ya. Okay, simple saja. Okay, tengok C dan D. C dibagi 5 dan 10. D dia bagi 1, 4, 6, 8, 9, 11. Ada tak nombor 5 dengan 10 dalam D ni? Okey, tak ada kan? Jadi kalau tak ada, kita letak C. Kita buat bukan subset kepada D. Itu saja, simple saja. Sebab dia bukan kumpulan pun. Tak ada pun nombor yang sama dalam D. Jadi kita jadikan dia bukan subset. Okey, untuk C. M ialah warna bendera Malaysia. Okey, N ialah warna pelangi. Jadi kat sini dalam keadaan ayat kan. Cikgu cakap apa kalau ayat kita tukarkan dalam perkataan dalam senarai. So warna bendera Malaysia ada apa? Okey, merah. Kamu tulis. Koma, biru. Okey, putih. Kuning. Okey. N pula, tukarkan dia dalam keadaan senarai, warna pelangi. Merah. Jingga. Kuning. Hijau. Biru. Indigo. Dan ungu. Okey. Betul tak tujuh? Okey, betul. Sekarang kita tengok mana yang ada dalam ni. Okey, merah ada, biru ada, putih tak ada. Ni putih tak ada pun dalam ni. Kuning ada.
Putih tak ada. Jadi boleh tak kita kata dia subset? Sebab ada satu nilai yang tak ada ni, boleh tak kita panggil subset? Okay, so kita tak boleh cakap dia sebagai subset sebab ada satu ahli yang bukan, tak termasuk pun dalam N. Jadi kita akan jadikan dia M bukan subset kepada N. Okay, bukan subset kepada N. Okay, boleh faham ya? Okay, yang ni cikgu jadikan sebagai homework. Okay, ingat ya, perkataan macam ni kamu tukarkan dalam bentuk senarai. Gunakan koma. Cikgu dah ulang banyak kali dah ni. Okay. Okay, sekarang. Okay, kita pergi ke soalan terakhir. Senaraikan semua subset yang mungkin bagi setiap. Cikgu betulkan ya ayat ni. Okay, bukan setiap. Salah terkait ni. Setiap set yang berikut. Senaraikan semua subset ini yang mungkin bagi set yang berikut. Okey, di sini ada satu nota. Notanya ringkas sahaja. Okey, untuk dapatkan bilangan. Cikgu type ya. Untuk dapatkan bilangan. Okey, bilangan subset. Bilangan subset. Bagi suatu set, okey, dia ada formula dia, iaitu 2 kuasa N. Cikgu tulis, yang ni kena tulis pula sebab tak ada kuasa 2. Okey, 2 kuasa N. Okey, N itu apa? Okey, N itu ialah bilangan unsur. Bilangan unsur. Unsur tu apa? Unsur tu ahli lah. Ahli. Okey, bilangan unsur tu ialah ahli. Okey, ni kamu salin ya. Nota, kalau tak ada ruang kamu tulis dah kat tepi soalan 10 tu. Ni dia punya formula. Bilangan subset bagi suatu set. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, okey, kamu tulis. Okey, semua subset perlu ditulis menggunakan curly bracket ni. Menggunakan curly bracket. Nanti kita tengok macam mana yang cikgu cakapkan tu. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama. Okey, kita ada satu set. Dalam set tu unsurnya ialah 2, 4, 6. Ini yang cikgu nak cakap ni. Okey, 2, 4, 6. Jadi bilangan unsur ada 3. Kenapa 3? Sebab ada 3 orang ahli lah. 3 ahli dia. Jadi apa kita nak buat? Kita gunakan formula tadi. 2 kuasa 3. Okay, kamu guna kalkulator. 2 kuasa 3 akan dapat berapa? Akan dapatlah 8. Bermaksud ada 8 subset bagi set yang besar ini. Okay, ada 8 subset bagi set yang besar ni. Okay, kita tengok macam mana. Okay, so permulaan dia kita akan mulakan dengan set kosong. Set kosong. Kita mulakan dengan satu set yang ada satu ahli. Okay, koma tau. Okay. Okay, mula-mula tak ada ni. Ni memang wajib ada set kosong ni. Okay. Yang ini setiap satu single-single. Okay, lepas tu dia partner pula. 2 dengan 4, 2 dengan 6, kurungan, koma. Okey, lagi apa? 4 dengan 6. Okey, tengok ya, daripada tak ada, setiap satu, lepas tu 2, combine. Okey, combine dia. Okey, jadi 2. Dan kemudian, dah ada 2 ahli dan subset dia terbentuk dari
3 ahli. So 3 ahli tu ialah dirinya sendirilah. Jadi kamu nampak ya daripada kosong menginjak ke dirinya sendiri. Okay, let's count. Ada berapa kat sini? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini semua adalah subset bagi set yang diberi berdasarkan formula ni 2 kuasa N iaitu 2 kuasa 3 dapat 8. So betul lah 8 yang kita dah keluarkan. Okay, macam ni tau cara dia. Okey, kita pergi ke B. B ni senang rasanya ni. Jadi cikgu yang senang cikgu bagi sebagai homework, dah diskaun dah mudah sikit tu. Okey. Kita buat C pula. Faktor bagi 10. Okey, so faktor bagi 10, tak tahu buat faktor, tengok bab 2. Macam mana dapatkan faktor, tapi tak apa, cikgu tunjukkan di sini. Faktor bagi 10, 1 darab 10, 2 darab 5. Okay, 2 darab 5. Jadi kita tukarkan dia ni dalam keadaan senarai 1, 2, 5 dan 10. Macam ni. Okay, so kita kena pastilah ada berapa ahli dia. Ahli dia ada berapa? Bilangan ahli. Ada 4. Okay, jadi subset. Okay, 2 kuasa 4. Tekan kalkulator dapat berapa? Okay, dapat 16. So kita kena bentuk 16 subset. Okay, so kita mulakan dulu dengan apa? Dengan set kosong. 1, 1, 2, 5, 10. Ni baru single-single. Sekarang kita doublekan dia. 1 dengan 2, 1 dengan 5, 1 dengan 10. Okey, lagi apa? 2 dengan 5, 2 dengan 10. Okey. 5 dengan 10. Okey. Okey, dah set yang pertama 0, 1, 2. Kita set pula 3. 1, 2, 5. Tutup. 1, 2, 10. Tutup. Okey, lagi apa? 2, 5, 10. Tutup. Okey, ada lagi? Okey, ada. 1, 5, 10. Okey, lagi? Ada lagi tak? Kita fikir kat situ. Apa lagi? 1, 5, 2 dah ada. 1, 2, 5 dah ada. 2, 5, 10. Okey, 1, 5, 10 sudah. Okey, kita stop dulu kat situ. Dan yang ketiga. Okey. 1, 2, 5, 10. Ni nilai 4 bagi semula. Nilai 4 tak ada masalah diri sendiri. Okey, so kita check dulu sama ada kita dah lengkap belum 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey. Alhamdulillah kita dah dapat 16 subset. Inilah 16 subset. Okey, yang dikehendaki. So kalau unsur dia lagi banyak bermaksud awak kena dapatkan lagi banyak subset. Kat situ akan jadi keliru tapi kena berhati-hatilah. Okey. So yang ini cikgu tinggalkan sebagai homework.
Kamu lengkapkan warna bendera jarum gemilang. Apakah dia punya subset yang ada? Okey, boleh ya? Jadi kamu buat semua, kamu tulis, salin elok-elok, lengkapkan modul kamu. Okey, jadi kita akan jumpa minggu hadapan. Okey, jangan lupa lengkapkan modul dan jaga kesihatan supaya kita boleh datang ke sekolah. Okey, itu sahaja. Terima kasih.